الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah hari ini kita pindah ke surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh, iaitu di muka surat 556. Nombor apa? 596. Baiklah, sama-sama kita baca dahulu dengan doa, dengan niat untuk zikir kepada Allah dan untuk mendapat pahala dan untuk mempelajarinya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari, mengamalkan ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma ruzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa kami.
Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuk mereka, untuk kesembuhan mereka, untuk hajat-hajat mereka, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan jua kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, keampunkanlah segala dosa-dosa kami. Keampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia. Khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Rabbana unsurna al-mujahidin. Allahumma unsuril mujahidina al-mustad'afina fi Palestin wa kulli buldanil muslimin. Ya Allah, Kau bantulah kaum muslimin yang sedang berjuang dan yang lemah di Palestin. Kau berilah kemenangan kepada mereka, serta di mana saja mereka berjuang di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah hari ini satu surah yang amat penting. Salah satu surah yang amat penting dalam hidup kita. Nama dia Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. Syarh, 3 huruf, syarh kan. Huruf shin, huruf ra, huruf ha. Kita baca pun jadi 8 darjah. Sebut perkataan shin, ra, ha, syarh, syarah, syarh. Huruf akhir tu dia kurangi. Syarh. Seolah-olah dia mengeluarkan segala kesedihan, segala kesusahan dalam diri kita melalui huruf sa, huruf ha, ha pedas. Shin, benda yang susah, benda yang susah. Sya, kan, benda yang susah. Ra, diulang-ulangkan, dia akan mengeluarkan hasil. Syarah. Kita syarah kan, syarah benda yang rumit, yang tak faham. Lama-lama kita faham, jadi sempurna untuk kita. Kalau tak syarah, tak faham. Gitu. Jadi syarhun sesuai sebutan huruf dengan maksud yang ada pada perkataan itu sendiri. Ini satu, orang kata, mukjizat bahasa Al-Quran. Huruf melambangkan nilai. Perkataan menjadikan, bila kita sebut perkataan itu, menjadikan kita lapang. Lapang tak ada, terang, syarah. Kita sebut syarah, terang tak ada. Sebab dia keluarkan benda-benda yang rumit, yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Kalau kita nak lapan dada, banyak sebut kalimah yang ada ha, sebut dengan betul. Kita kata subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali kan. Ha, ha, ha,
Namun dia habis masalah dia dari kita. Subhanallah. Tapi kena faham, Subhanallah ialah Maha Suci Allah. Kenapa kita kata Subhanallah? Karena Allah itu mulia, karena Allah itu sempurna, karena Allah itu mengurniakan kita segala-galanya berhebat. Allah jadikan langit Subhanallah. Dalam surah apa? Surah Al-Imran. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berubahnya siang dan malam, la ayatin li ulil albab, adalah benar-benar bukti-bukti kebesaran Allah bagi manusia yang memiliki hati yang bersih. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang tidak lalai daripada mengingati Allah saat dia menunaikan solat, sama ada solat dalam keadaan berdiri biasa ataupun duduk ataupun baring. Apa tu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia sentiasa berfikir tentang ciptaan, kehebatan ciptaan langit dan bumi dan isinya. Lalu dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan, tidaklah Engkau jadikan semua ini sia-sia. Subhanak, Subhanak, Maha Suci Engkau. Faqina azaban nar, kami mohon padamu agar Engkau lepaskan diri kami daripada kesusahan azab-Mu di dunia dan akhirat. Kemudian doa selepas tu minta masuk syurga. Ini cara hidup yang diajar oleh Allah. Bila kita hidup, kita solat, kita tengok kebesaran Allah, kita sebut 4 perkara. Itulah kita sebut. Pertama, bila tengok kebesaran Allah, sebut Subhanallah. Yang kedua, sebut tidaklah Engkau jadikan semua ini sia-sia. Yang ketiga, minta lepas diri daripada kesusahan azab neraka dan azab kehidupan. Yang keempat, minta Allah beri kehidupan yang baik di dunia akhirat. Ini cara bila kita tengok pada kebesaran Allah. Jadi kita sebut Subhanallah, Subhanallah, sebenarnya bukan sebut saja, hati kita menjala, menjakaui kehidupan dan memuji kebesaran Allah. Tengok segala-galanya, syukurnya. Lepas tu bila sebut Subhanallah, Alhamdulillah pun ada hak pedas. Subhanallah, Alhamdulillah ada hak pedas. Lepas hak pedas, Allahu Akbar jadi ganggu. Subhanallah. Kita tengok ciptaan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Allahu Akbar, kita kembali membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Oleh sebab itu, kalau boleh, kalau tak lepas sembahyang, kalau kita bersebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, itulah yang paling baik bagi kita, yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi perkataan syarah, apa isu yang hendak dibangkitkan dalam surah ini? Kata ulama, saya baca dulu beberapa petikan daripada tafsir. Dia kata, yaqulullahu ta'ala mumtinan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, orang kata mumtinan, seolah-olah mengingatkan kurniaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan untuk engkau dada engkau, ay nuwassi'uhu li syara'i'id din, yakni kami luaskan dada untuk melaksanakan segala ketentuan agama, wa da'wati ilallah, dan kami kemudah rasa ingin
Dada kita ni ingin mengajak manusia ke jalan Allah. Walittisafi bimakarimil akhlaq, dan untuk bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan akhlak. Wal iqbal alal akhirah, dan iqbal maknanya bersegera menuju kepada kehidupan ataupun amalan akhirat. Wa tashil al khairat, dan Allah memudahkan segala kebaikan. Walam yakun dayyiqan haraja, sehingga dia tidak rasa sempit dan sukar. La yakadu yanqadu li khairin wala takadu tajiduhu mumbasita, dan dia tidak mendapati satu halangan untuk melakukan kebaikan, dan dia tidak dapati dia terhalang daripada melakukan kebaikan. Ini sifat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bila Allah lapang dada. Ingat syarah ni lapang dada. Surah ni kalau kita nak nak mulakan majlis ke, nak mula apa-apa majlis, kita baca surah ni supaya lapang dada. Apa makna lapang dada di dalam surah tafsir Sa'di ni dia sebut. Tafsir Sa'di ni tafsir terkini lah, yang terkini, tapi lama juga lah. Sa'di ni di kurun yang lepas lahir, tapi di zaman yang terkini lah. Dia kata lapang dada, apa makna? Lapang dada maknanya kami luaskan dada Nabi SAW untuk menerima segala ketentuan Allah. Satu, luas dada. Lapang dada ni bukan lapang tak buat apa di rumah, tak. Lapang dada dalam syariah ni, kata Sa'di, ialah kami luaskan dada untuk menerima syariat Allah. Itu lapang dadanya, menerima. Lapang maknanya apa kita panggil lapang ni? Tak, lapang. Kita buka, kita bersedia menerima segala ketentuan Allah. Itu syarah lapang dada. Kemudian sanggup berdakwah kepada jalan Allah. Itu lapang dada. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat kemuliaan akhlak. Yang keempat, wal iqbal alal akhirah, sentiasa melakukan untuk kehidupan akhirat. Dan yang kelima ialah membuka segala kebaikan-kebaikan, jalan-jalan kebaikan demi mencapai kejayaan dan kesempurnaan akhirat, tanpa merasai sempit dada dan rasa terbeban. Ini lapang dada. Masya Allah, kan? Kita ingatkan lapang dada ni happy. Alam nashrah laka sadrak. Ni happy lah. Happy boleh sonok-sonok dunia tu. Rupa-rupanya lapang dada kepada Nabi ni, sehingga Nabi boleh melakukan 5 perkara. Pertama, sanggup melaksanakan syariat. Yang kedua tadi apa? Disebut dalam ni, sanggup melakukan dakwah kepada Allah. Yang ketiga, memiliki membentuk diri menjadi akhlak-akhlak terpuji. Yang keempat, sanggup mengutamakan iqbal, mengutamakan kehidupan untuk kebahagiaan akhirat. Yang kelima, mencari apa jua jalan kebaikan untuk kepentingan kehidupan akhirat tanpa rasa kata dayyiqan haraja, rasa kata dayyiq ni macam tertekan, stres. Kita buat kerja ni sentiasa stres, kan, benda-benda berat stres. Nabi tak, dia begitu. Itulah orang yang dilapang dada. Begitu.
disebut dalam tafsir. Ana ambil dulu secara umum. Itu pandangan As-Sa'di. Kalau kita tengok Ibnu Katsir, dia surah ni kata apa? Tafsir surah Alam Nashrah wa hiya Makkiyah. Surah Alam Nashrah ni mengikut Ibnu Katsir turun di Mekah. Maknanya kalau turun di Mekah ni kisah tentang pegangan akidah. Betul lah kita mari ni untuk terima bila kita masuk Islam, kita sebagai seorang Muslim nak lapang dada, nak akhlak kita baik, nak dakwah orang kepada agama, nak amal ma'ruf nahi munkar, nak apa lagi? Menuju melakukan dunia ini, segala-gala yang kita buat ni untuk dapat pahala akhirat, dan tidak rasa langsung lemah dan sempit dada. Ini nilai yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata yaqulu ta'ala alam nashrah laka sadrak, yakni ama syarahna laka. Apakah tidak kami lapangkan kepada engkau dada engkau? Ai nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Apa makna lapang dada? Kata Ibnu Katsir, kami beri nilai cahaya kepada hati engkau dan kami jadikan hati engkau lapang, fasih, rahib, rahib ni macam bukan lapang dalam keadaan bersedia. Lapang dalam keadaan bersedia. Ada lapang tak bersedia. Lapang bersedia dan luas rasa, lega rasa. Tuan-tuan rasa tak? Kita duduk dalam majlis ni, bila kita doa tadi kita rasa lapang dada. Kadang-kadang banyak masalah tapi tenang. Itu yang kita nak. Sebab kehidupan ini perlu kepada ketenangan. Untuk selesai masalah perlu kepada orang kata persediaan yang cukup dengan Allah SWT. Okey, Ibnu Katsir bawa, okey, tuan-tuan boleh ambil ya. Ibnu Katsir dia bawa kaitan ayat ni, surah ni dengan ayat 125 surah Al-An'am. 125 surah Al-An'am. Letak kat tepi tu, tulis kat tepi tu yang menjelaskan ayat ni surah Al-An'am ayat 125. Tak kati surah tu. Lain kali kita senang Al-An'am 125. Apa bunyi? Dia kata gini dalam surah Al-An'am 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maksudnya faman, maka barang siapa, yurid, menghendakilah Allahu, oleh Allah, ayyahdiyahu, untuk dia menunjuk, memberi hidayah kepadanya. Okey, sesiapa yang Allah nak beri hidayah kepada orang tu, dia buat macam mana? Yashrah sadrahu, dia lapang dada dia, lil Islam, untuk Islam. Allahumma amin. Macam mana kita rasa? Kalau kita, Allah nak tunjuk hidayah, kita bila bersama Islam ni lapang dada, rasa happy dengan Islam. Kalau tolak Islam, dia rasa sempit dada. Sebab itulah Nabi bila dilapang dada, dia buat 5 tadi. Dia buat kerja. Dia maknanya bina sebuah syariah, kehidupan bersyariah, berdakwah kepada orang ramai, memiliki akhlak mulia. Kan tadi 3. Yang keempat, mengutamakan akhirat tanpa meninggal dunia. Yang kelima, memudahkan segala kehidupan, melakukan kebaikan tanpa rasa sempit dada, dan sentiasa bersedia atas apa jua ujian-ujian Allah. Ini lapang dada. Masya Allah.
Jadi sesuailah dengan ayat 125 surah apa? Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Wa kama syarahallahu sadrahu kadzalika ja'ala syari'ahu fasihan wasi'an samhan sahlan. Demikianlah juga Allah lapang dada dengan menjadikan syariat Islam itu fasih, lapang melaksanakan syariat. Wasi'an, luas. Syariah ni macam dada kita yang lapang. Syariah ni, kalau semayang ni, kalau kita kata lapangnya, mudahnya semayang. Kalau orang yang semayang wajib, kalau musafir boleh jamak, boleh qasar, kan? Kalau sakit tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, baring pun boleh. Yang penting jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Itu fasih nama. Lapangnya kehidupan akhirat ini. Kalau kita kena bayar zakat, tak ada pitih tak bayar zakat, baik ambil zakat, kan? Macam-macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dia orang tu dia bersetubuh dengan isteri dia di siang hari Ramadan. Apa cerita tu? Dia kena bayar, kan? Kena bayar. Dia bayar apa ni? 60 orang miskin. Kan? 60 orang fakir miskin kena bayar, dia panggil kifarah, kan? Dia okey, tak ada dia nak bayar. Ada orang tolong bayar ke dia 60, bawa gandum sebuni. Dia kata ambil ni, beri pada miskin. Dia kata di kampung ni, di sekitar ni, dia kata aku duk cari, tak ada orang paling miskin, lebih miskin daripada aku. Akulah orang paling miskin, tak ada orang miskin kecuali aku paling miskin. Nabi kata apa? Ambil kamu makan. Dahlah dia buat kerja, kena denda. Lepas tu tak ada nak denda. Orang ambil, Nabi cari, beri ke dia untuk dia beri pada fakir miskin. Cari-cari fakir miskin, tak jumpa dia yang paling miskin. Ambil dia. Tengok. Samha. Islam ini cukup-cukup orang kata meraihkan kemanusiaan manusia. Nah, gitu. Baik, ini kita tak tengok lagi ni, kita baca apa yang disebut oleh para ulama khusus dalam itu di antaranya. Baik, kita tengok kepada ayat ini. Alam nashrah lak, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Kami baca, belajar, mentadabbur dan mengamalkan surah ini. Amin. Itu cara kita baca bismillah. Alam nashrah laka sadrak. Ini soalan ni, soalan. Kan Nabi sedih berdepan dengan kematian, kan? Dia banyak sedih Nabi ni mula-mula. Sedih dengan pertama dalam dakwah, berdakwah orang yang dia bergantung untuk selamatkan diri dalam keluarga dia. Tuk dia, kan? Abu Talib. Mati Abu Talib. Lepas tu mati Khadijah pula. Macam-macam dia berdepan dengan suasana-suasana dalam menyampaikan dakwah. Dahlah ayah dia, mak dia dah kecil lagi, tak ada. Tengok, dia sallallahu alaihi wasallam diberi satu nilai kehidupan supaya kita ini apapun keadaan yang kita susah, yang kita hadapi, Nabi lebih menderita lagi kesusahan. Setiap manusia ingin ibu ayah. Ibu ayah tak ada sejak kecil lagi. Sebelum lahir lagi ayah dia meninggal. Bila lahir 6 tahun, ayah ibu pula tak ada. Duduk dengan pengasuh, duduk dengan pak saudara, duduk dengan keluarga lain. Bila dah buat kerja pula, kematian, orang dia bergantung. Lepas tu serangan-serangan yang bertubi-tubi di kalangan orang musyrikin. Macam mana nak hidup?
Mana penderitaan Nabi SAW itu sebenarnya mengajar kita supaya apapun kita berdepan, kehidupan perlu diteruskan dan kebahagiaan diri perlu disempurnakan demi untuk kita menjadi hamba yang taat, yang lapang dada. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Allah tanya, wahai Muhammad, tidakkah aku lapangkan untuk engkau? Tengok tu, alam nashrah laka, asalnya gini, alam nashrah sadraka laka. Laka tu duduk ujung, laka tu duduk ujung, tapi Allah ambil yang laka. Lakanya apa makna? Untuk engkau, untuk engkau. Sekarang lapang dada ni khusus untuk Nabi. Tetapi bila Nabi tinggal Quran ini, taraktu fikum amraini, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi nilai yang Nabi dapat ini berpindah kepada umat dia. Sesiapa yang baca ni, dia akan lapang dada. Sebab khusus kepada orang yang membaca. Jadi kita kata, tidakkah, tengok terjemah dia, tidakkah kami lapangkan untuk engkau dada engkau. Tengok dia punya susunan tu. Padahal kata gini, tidakkah kami lapangkan dada engkau untuk engkau. Apa beza tu? Bila kita ubah tempat tu, bezanya kalau ahok duk yang duk belakang letak depan, dia panggil takhsis. Kasih sayang itu spesial sangat kepada orang-orang yang mengamalkan surah ini. Jadi untuk Allah spesialkan seseorang itu lapang dada seumpamanya, bacalah surah ini. Anda dapat satu ilmu daripada kitab Syekh yang dikarang oleh ayah kepada Syekh Datuk Muhammad Wan Muhammad Abdul Aziz. Ni Syekh yang Wan, Datuk Wan, dia ada lagi sekarang. Ayah dia karang buku. Anda terbaca satu buku daripada yang dia bawa. Sesiapa yang ada buasih kan, dia nak sembuh, dia baca surah Asy-Syarh ini bersama surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bila dia baca masa solat sunat subuh. Solat sunat subuh 2 rakaat, rakaat pertama dia baca Fatihah, kemudian dia baca Alam Nashrah, kemudian rakaat yang kedua dia baca Fatihah dan dia baca Alam Tarakai. 2 alam. 2 alam. Kan? Alam ni dari satu sudut, alam, alif lam mim, kalau kita tidak pecah dia 2 kalimah, perkataan alam ialah sakit. Alami, alamun. Alamun makna sakit. Sakit yang kita menderita. Apa sakit? Termasuklah sakit buasir, sakit apapun. Bacalah surah ini semasa sembahyang sunat subuh. Khususnya yang disebut oleh kita itu buasir. Anama, alhamdulillah nampak banyak faedahnya. Dan mungkin kita boleh ikhtiar sebab perkataan alam itu sakit. Dan boleh dia dengan izin Allah, Allah boleh melapangkan segala penyakit, sembuhkan segala penyakit dengan amal banyak baca surah ini. Okey, makna alam ni, kita tengok perkataan alam. Kena ingat jangan pula tuan-tuan jumpa ustaz lain dia kata, Ustaz Sufi kata alam ni makna sakit. Okey.
Sedangkan alam dalam alam nasyrah ni bukan makna sakit. Alamnya ada dua kalimah. Soal istifhami, lam nafi. Nafi dan soal. Apakah, lam tidak. Itu soal dan nafi. Kan? Kenapa Ustaz kata alam itu dengan makna sakit? Maknanya perkataan ini kalau dicabut, diletak tempat lain, kita baca alam makna sakit. Dan itu satu kalimah. Tapi kalau dipisahkan hamzah sebagai tanda tanya, lam makna nafi, dia makna lain pula. Dua makna, dua keadaan boleh guna pada perkataan alam. Kalau kita pergi hospital, di klinik, doktor kata, ma'alamuka, apa sakitmu? Kan? Ma'alamuka. Tempat lain guna alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami lapar? Dua benda boleh berlaku. Dua benda boleh berlaku. Di sini mungkin para ulama mendapat satu nilai menggunakan dua alam ini supaya menggunakan nilai sihat ataupun menyembuhkan segala penyakit, khususnya buasir. Jadi anda amal, tuan-tuan boleh amal lah. Alam nashrah laka sadrak. Jadi kita nak jawab macam mana? Sekarang ni dah lapang dada. Bila kita baca surah ni, bila Allah kata alam nashrah laka sadrak, wahai sufi, tidakkah kami lapangkan dada kamu? Kita pun rasa dah lapang dah, rasa happy dah hidup dah ni, dekat-dekat ni happy, dekat-dekat nak pension, dekat-dekat masa tua, anak cucu ramai, happy rasa. Kalau kita baca surah ni, kita nak jawab ke tak payah jawab. Allah kata alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dada kamu? Kita dah lapang dada, kita kena jawab bala ya Allah. Bala ya Allah, benar ya Allah, hatiku lapang bukan kerana duit, hatiku lapang bukan kerana aku sihat, hatiku lapang bukan kerana apa-apa pun, lapangnya dadaku kerana kurniaan Engkau ya Allah. Kena duduk situ. Alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, yang pertama lapang dada penting. Yang kedua yang penting dalam hidup kita, ayat 2 dan 3. Wa wada'na anka wizrak, dan kami cabut. Wada'na ni, wada'a letak, tapi ambil dan letak lain. Dia panggil, letak kat lain, dia panggil wada'na anka. Kami ambil dan cabut daripada engkau wahai Muhammad wizrak, beban. Wizra ni beban. Wizraka, beban engkau. Yang sebelum ini allazi anqadha, yang telah membebankan zahrak, belakang engkau. Kau duk ikut benda ni, kami dah cabut dah. Bila? Kan? Bila Nabi dicabutkan beban? Beban dakwah besar. Beban apa ni, bukan beban makna tanggungjawab. Tanggungjawab Nabi besar. Kan? Dulu sedih, Nabi sedih kematian Khadijah, kematian Abu Talib, dan dalam sesama tekanan daripada orang-orang Quraisy. Lalu Nabi diambil Allah, dibawa Isra' dan Mi'raj. Ini wa wada'na anka wizrak. Kan? Nabi semasa di Mekah, kalau ayat turun di Mekah, maknanya salah satu Allah angkat beban ialah Allah memuliakan Nabi, Isra'kan Nabi daripada Mekah ke mana? Masjid Al-Aqsa di Palestin sana, dan daripada Masjid Al-Aqsa di Mi'rajkan sampai ke langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha, menerima salat daripada Allah SWT. Ini disebut Allah telah membuang segala beban yang dibebankan oleh Nabi. Satu.
Yang kedua, makna Allah cabut beban Nabi ialah Nabi diberi peluang berhijrah setelah tertekan hidup di Mekah selama 13 tahun, dibawa hijrah sampai di Madinah, disambut baik oleh ahli Madinah. Tala'al badru alaina, yang kita duk baca tu. Gitu. Dan beban yang ketiga yang dibuang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi dapat buka Mekah dan mengislamkan orang Mekah pada tahun yang ke-8 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beban yang dibuang oleh Allah daripada Nabi ialah yang keempat, ialah Nabi dimatikan dan berada dalam orang-orang yang ahli syurga, yang dia sedang menunggu kita untuk kita menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkanlah selawat kepada Nabi, banyakkanlah doa selepas azan kepada Nabi dengan niat untuk bersama Nabi bila kita dibawa di hari akhirat nanti. Bukan sahaja selawat, bukan sahaja baca doa selepas azan. Ana pernah mengajar mengenai doa azan. Doa azan cukup hebat. Mungkin kita boleh buat satu kuliah doa azan. Kuliah yang sempurna, memang hebat. Allahumma dia ada hadis berkaitan dengan itu. Ana pernah buat, ada dalam video, kalau cek dalam Facebook ana atau Facebook Asyakiri, mungkin ada. Pernah kuliah mengenai azan. Baik, makna dua, 8 dada, beban dibuang. Kita sekarang orang pencen ni ada beban lagi tak? Orang pencen, cuba bayangkan dulu semasa kerja terbeban dengan tanggungjawab. Habis pencen rasa macam mana? Alam apa ni? Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Cuma beban kita jaga cucu lah. Jaga cucu nanti. Cucu haji tiap-tiap pagi sak nak balik, jaga cucu, nak kata cucu. Tu. Janganlah beban, itu bukan beban, itu sebagai kemesraan keluarga kita. Jangan rasa beban. Jangan rasa beban, rasa saya pahala bantu anak-anak kita yang boleh. Tapi nak bantu pun biarlah kita ada peluang untuk bersama Quran. Jangan 24 jam jaga cucu, kita umur dekat nak jumpa Tuhan dah, tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak baca Quran, nak tadabbur Quran kerana cucu. Anak-anak kena prihatinlah kepada Tok. Kesian Tok nak mari ngaji, terpaksa jaga. Dahlah jaga anak daripada tua, daripada lahir sampai tu. Cucu pula sambung, lepas tu cicit pula sambung. Bila nak mari ngaji. Jadi jangan beban. Tapi sekali-sekala alhamdulillah pandai-pandailah, pandai-pandai. Itu beban, jangan jadikan beban. Yang ketiga, selain daripada Allah lapang dada, Allah cabut segala penat lelah. Yang ketiga, wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na, Allah kata kami angkatkan untuk engkau zikrak, sebutan orang kepada engkau, sebutan Allah, sebutan manusia kepada Nabi sampai bila-bila. Ini satu kemuliaan untuk guru ni Aziz, kerana dia jaga sunnah, buat syariat Allah. Dia disebut bila-bila masa. Rafa'na laka dzikra. Kita ni siapa nak sebut pula tahu. Nak buat macam mana supaya kita disebut. Kita mati, orang tak sebut, keluarga tak sebut, siapa nak sebut? Allah dan Rasul. Nabi, orang yang banyak selawat, Nabi sentiasa ingat kepada orang itu walaupun mati. Kan?
Jadi kita cuba buat mencari redha Allah, pasti ada orang yang ingat pada kita. Kita kadang-kadang tak tahu. Orang mari lalu ke kubur kita, Allah maghfir lahu warhamhu. Orang kata gitu, ingat kita. Tapi bila tak cakap pun, sebab kita tak perlu orang cakap, kan? Kita perlu orang doa kepada kita. Anak kita yang masih hidup, cucu kita yang masih hidup, baca Yasin, doa pada kita, itu juga warafa'na laka zikra. Tidak semestinya di-announcekan. Jadi kita mengharapkan kita disebut-sebut oleh orang kerana kebaikan kita. Habis itu, cuba tengok ayat 1, 8 dada. Ayat 2 dan 3, buang segala beban. Ayat 4, diingat orang atas kebaikan kita. Bukan saja diingat orang, diingat Allah tentang kebaikan-kebaikan kita. Jadi kalau inilah kita dapat dan kita hidup begini, tenang hidup kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat 1, 2, 3, 4 ni itu satu package. Package yang Allah beri kepada kita. Kalau kita dapat, sempurna kita, sempurna hidup kita. Cuma untuk hidup berikut ini, ayat 5, 6 satu package, ayat 7, 8 package yang 3. Jadi kita tangguh, walaupun ayat ni pendek, tapi dia banyak isi dia. Jadi kita berhenti sampai ayat 4 je hari ni. Kita ambil satu nilai, minta Allah lapang dada, minta Allah jauh angkat beban kita, minta Allah beri peluang untuk sebut nama Allah, sebut selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkasih sayang sesama kita, pasti kita akan dikasihi semua. Boleh tak makna gitu? Maknanya ayat keempat ni, ingat pada Allah, selawat pada Nabi, dan tolong menolong sesama kita, akan terangkatlah sifat yang baik ataupun ingatan orang, ingatan Allah, ingatan Rasul kepada kita. Sebab sallallahu alaihi wasallam, sebab kita kata tidak ada siapa pun yang boleh memberi kebaikan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 5 tu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu kena bincang hari lain ni, panjang. Kalau hari ni setengah jam lagi perlu, pukul 8 tak boleh, kan? Jadi kita tangguh dulu ayat yang kelima. Ingatkan saya, insya-Allah kita sambung nanti dengan izin Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.